Alhamdulillah, pagi ini kita dapat bersama lagi dalam kuliah Sunan Tirmizi, dan kita telah sampai ke bab 81. Ini bab 81, iaitu bab ma jaa annal ma' minal ma'. Annal ma'a minal ma'. Bab hadis-hadis tentang air. Yakni keperluan mandi junub itu adalah kerana air. Maknanya bab tentang air kerana air. Kalau rekahnya begitu ya tajuk ni. Tapi kalau nak ambil maksud dia, hadis-hadis tentang air, yakni keperluan mandi junub itu adalah kerana air, yakni kerana terkeluar air. Jadi air yang kedua tu apa? Air mani ketika bersetubuh dan lain-lain. Hadis yang ke-110 dan seterusnya. Wa bihi qala haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Abdullah bin al-Mubarak qala akhbarana Yunus bin Yazid an az-Zuhri an Sahl bin Sa'ad an Ubay bin Ka'b qala innama kana al-ma'u min al-ma' rukhsatan fi awwal al-Islam thumma nuhiya anha. حدث 111. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبي بن كعب ورافع بن خديج. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا. Situ 112. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن أبي الجحاف عن عكرمة عن ابن عباس قال إنما الماء من الماء في الاحتلام. قال أبو عيسى سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك. قال أبو عيسى وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف ويروى عن سفيان الثوري قال حدثنا أبو الجحاف وكان مرضيا. قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير وطلحة وأبي أيوب وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الماء من الماء. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا. Bagian yang akhir ni macam berulang gitu sebenarnya sebelum ni telah ada dah. Sebelum ni telah ada dah. Tak apalah, tapi berdasarkan nuskhah yang kita pakai ni ada, kita masukkanlah juga. Baik. Kembali semula tempat mula-mula baca tadi. Ni bab ma jaa annal ma' minal ma'. Dia bab 81 ni ada kaitan rapat dengan bab 80 sebelumnya. Jadi bab 80 sebelumnya macam mana ini?
Bab ma jaa idzal taqal khitana wajib al-ghusl. Bab apabila dua khitan, yakni kemaluan, telah bertemu, wajiblah mandi. Itu bab ke-80. Bab ke-81 ni sebenarnya masih ada kaitan dengan bab ini. Sebagai lanjutan lah kepada bab ni, iaitu bab ma jaa annal ma' minal ma'. Sebelum ni saya telah jelaskan dah. Ma jaa ni selalu ada. Kalau Tirmizi ni dia mula begini. Bab ma jaa. Ma tu maksudnya hadis. Ma tu isim mausul, mubham, sama di situ. Tapi maksudnya hadis-hadis lah. Makna hadis-hadis jaa yang sampai, yang datang, maksudnya daripada Nabi SAW sampai kepada kita, berhubung dengan al-ma' minal ma'. Itu maksudnya. Jadi ma jaa tu kena ingatlah. Kalau dalam Tirmizi ni maksudnya ma tu makna hadis. Mungkin hadis di bawah tu hanya ada satu, jadi kita terjemah hadis saja satu lah, bahasa Melayu. Tapi kalau ma tu di bawah bab tu ada beberapa hadis, jadi kita terjemah ma tu dengan makna hadis-hadis. Boleh terjemah begitu. Sebab apa? Ma itu isim mausul mustarak. Isim mausul mustarak. Boleh digunakan untuk satu, boleh digunakan untuk dua, boleh digunakan untuk lebih daripada dua, jamak. Boleh. Boleh digunakan untuk muzakkar, boleh digunakan untuk muannas, semua boleh. Bebas. Itu dipanggil isim mausul mustarak. Jadi jaa mengambil kira ma itu sebagai lafaz dia tu muzakkar. Kalau nak kira ma tu boleh jadi dua saja hadis di bawah bab itu. Boleh jadi banyak. Jadi kalau kita takdirkan, kalau seandainya satu hadis lah di bawah bab, satu bab tu, di bawah bab ni tidak satu, ada dua sekurang-kurangnya. Jadi kalau satu kita kata babul hadis alladhi jaa ilaina minan nabiy sallallahu alaihi wasallam annal ma'a minal ma'. Gitu takdirnya. Kalau kita kata beberapa hadis, babul ahadith allati ja'at, ja'at lah, kena gitulah. Macam tadi jugalah tadi, cuma ja'at bukan ja'ah. Kalau dua hadis ja'ah, ada alif lah selepas hamzah tu, gitu. Tetapi cara mudah, Imam Tirmizi sentiasa guna beginilah, ma ja'a tak kira. Hadis di bawah bab itu satu, kedua, ketiga, boleh masuk semua tu. Cuma kita sendirilah kita tengok sebenarnya ada berapa hadis di bawah tu. Untuk kita terjemah macam saya terjemah ni hadis-hadis. Kenapa hadis? Dua kali. Makna jamak lah. Jamak. Kalau bahasa Melayu tu ulang dua kali tu jadi jamak lah kan. Gitu. Kenapa diulang dua kali? Sebab hadis-hadis tu ada beberapa, dia bukan satu. Jadi terjemahan ini menjelaskan apa yang dimaksudkan di dalam tajuk itu dengan ma, perkataan ma itu. Ja'a tu tak ada diberikan makna datang apa, tak ada, tidak maksud itu. Babul ahadith allati wasalat ilaina ja'at, wasalat ilaina minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab hadis-hadis tentang air, al-ma'. Ini air yang pertama ni maksudnya air mandi junub. Air untuk mandi wajib. Kita berkata mandi wajib pun ia juga.
Jadi air yang mula-mula tu maksudnya air untuk mandi junub. Tapi bukan maksudnya begitu. Maksudnya keperluan mandi junub tu. Keperluan kepada air itu. Kemestian menggunakan air itu. Air itu untuk apa? Untuk mandi junub lah. Minal ma, kerana air. Jadi min tu bukan makna daripada tu. Min tu dengan makna kerana. Li ajlil ma. Min sababiyah. Min ta'liliyah. Orang panggil. Bukan min ibtidaiyah. Kalau daripada tu min ibtidaiyah. Jadi min dalam bahasa Arab ni tidak semestinya dengan makna daripada. Macam di sini bukan dengan makna daripada. Kalau terjemah daripada tak masuk lah. Tak kena. Jadi min tu min ta'liliyah. Orang panggil. Kerana. Sebab tu saya terjemah kerana. Kerana air. Jadi air yang kedua tu maksudnya air mani. Apa maksud? Kerana keluar atau terkeluar air mani. Kerana terkeluar air. Jadi air yang kedua tu dengan makna air mani. Air mani keluar tu, air mani yang keluar tu, jadi kira-kiranya kerana ketika bersetubuh dan lain-lain. Mana tak mesti kerana bersetubuh saja air mani itu keluar, kerana bersetubuh saja atau ketika bersetubuh saja. Asalkan keluar air mani lah. Jadi kena mandilah dengan sebab mimpi ke atau tidak lah. Tidak kerana itulah. Kerana terkhayal-khayal ke misalnya lalu keluar air mani. Atau pegang kemaluan ke lalu terkeluar air mani. Tak kira lah, itu maksud dan lain-lain. Kena mandi wajib kerana terkeluar air mani. Kemudian saya tidak nak pergi bincang panjang lah. Sifatnya yang mewajibkan mandi itu kena air macam mana, air mani macam mana. Itu detail dia tu memang ada banyak lah. Saya tidak nak pergi ke situ lah. Jadi pada dasarnya gitulah. Bukan air madhi, air al-madhi. Bukan air madhi dah. Bukan air wadi, air wadi. Bukan. Tapi air mani yang dimaksud, yang kena mandi ni. Kalau air lain, air madhi, tak kena mandi. Tak perlu kepada air yang pertama tu. Maknanya kewajipan mandi tu tidak ada. Hanya basuh sajalah. Lepas tu berwuduk. Gitu. Nak kata jadi berhadas besar, tidak. Hanya berhadas kecil sahaja. Kalau air wadi, itu tak ada apa pun. Basuh sajalah. Gitulah. Air wadi keluar kerana kepenatan ke, kerana sakit ke, gitu lah. Air madhi pun begitu juga keluar. Kadang-kadang kerana sakit. Sebab tu saya kata kalau ada perbincangan banyak lagi di sini. Air maninya macam mana tu yang kena mandi tu. Kalau kerana sakit macam mana. Tak berhenti selalu keluar. Dia ada perinciannya pula lah. Begitu. Kalau bab penyakit tu jadi cerita lain pula. Ni kalau yang biasa lah. Kalau yang biasa tu beginilah hukumnya. Baik, kita ada nota 997. Maksud Tirmizi mengadakan tajuk bab ini ialah untuk menyatakan hadis al-ma'u minal ma' telah dimansuhkan. Dan itu dinyatakan oleh Tirmizi kemudian. Dalam tadi kita dah baca tadi. Hadis tu kita belum baca lagi ya. Terjemahannya. Baik, kita pergi terjemahan dulu. Imam hadis 10, Imam Tirmizi dengan sanadnya meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad, daripada Ubay bin Ka'ab,
Kata beliau, sebenarnya air, yang mandi junub itu baru perlu kerana air. Jadi kerana terkeluar air. Maksud air yang kedua tu air mani ketika bersetubuh dan lain-lain. Itu adalah suatu keringanan dan kemudahan yang diberikan, orang panggil dalam istilahnya rukhsah di permulaan Islam. Ia kemudiannya dilarang. Itu hadis yang pertama. Hadis yang 111 ini Ahmad bin Mani'. Kalau kita tengok tadi, di sini Ahmad bin Mani', Abdullah bin Al-Mubarak, qala akhbarana Yunus bin Yazid an Az-Zuhri. Itu hadis yang pertama, Ahmad bin Mani'. Jadi hadis 111 ni Ahmad bin Mani' juga. Cuma dia atas daripada Abdullah bin Mubarak itu bukan Yunus bin Yazid Al-Aili, tapi Ma'mar yang meriwayatkan daripada Zuhri dengan sanad itulah juga. Jadi hadisnya sama dari segi lafaznya, teksnya itu sama. Jadi Imam Tirmizi dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ma'mar daripada Az-Zuhri dengan sanad ini. Sama seperti hadis 110 di atas tadi. Sama lafaznya seperti hadis sebelumnya. Jadi berdasarkan saluran riwayat ni pun lafaz hadis itu sama dengan hadis 110 sebelum ni. Kemudian Imam Tirmizi kata, Abu Isa berkata ini adalah hadis hasan sahih. Sesungguhnya kerana air itu hanya ada di awal-awal Islam. Setelah itu ia dimansuhkan. Demikianlah bukan seorang sahabat. Maksudnya malah ramai daripada mereka lah telah meriwayatkan hadis ini. Antaranya Ubay bin Ka'ab dan Rafi' bin Khadij. Kebanyakan ahli ilmu mengamalkan hadis ini menurut mereka jika seorang laki-laki. Jadi inilah yang saya kata berulang tu. Sudah ada dah di sini. Lepas tu sekali lagi disebut di kemudian itu. Jadi berulang ni kerana siapa, Imam Tirmizi sendiri ke ataupun orang lain, wallahu alam, tidak dapat dipastikan. Tapi dalam banyak nuskah begitulah. Menurut mereka jika seorang lelaki menyetubuhi isterinya pada kemaluan, maka wajiblah kedua-duanya mandi meskipun tidak keluar air mani. Lepas tu hadis 112, Imam Tirmizi dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibni Abbas. Beliau berkata, sesungguhnya air yang dimandi kerana air, yakni air mani, itu dalam kes mimpi. Dalam kes mimpi itu berkenaan dengan mimpi bersetubuh. Jadi sehingga dirasakan keluar air mani. Mana seseorang itu dalam mimpi itu dia perasa macam dia keluar air mani. Dia telah bersetubuh. Itu ihtilam namanya. Mimpi bersama dengan perempuan. Bersama itu bukan bersama sajalah, bersetubuh maksudnya. Jadi ada kalanya keluar air mani, ada kalanya tidak keluar air mani. Kalau keluar air mani, walaupun mimpi tidak setubuh yang sebenarnya, kena mandi. Itulah dalam tajuk tadi saya buat. Dan lain-lain tu. Dan lain-lain tu. Kerana setubuh ke ataupun lain-lain tu. Jadi lain-lain ni kerana ihtilam misalnya. Dalam kes mimpi, jadi mimpi bersetubuh maksudnya. Abu Isa berkata, aku mendengar Al-Jarud berkata, aku mendengar Waqi' berkata, kami tidak mendapat hadis ini kecuali pada Syarik. Abu Isa berkata lagi maksudnya, Abul Jahhath namanya adalah Daud bin Abi Auf. Hadis ini juga diriwayatkan daripada Sufyan Ats-Tsauri
kata beliau, Abul Jahaf meriwayatkan kepada kami, dan beliau adalah seorang yang disenangi, mardhiyan, seorang yang disenangi, seorang yang kami anggap orang baguslah. Lepas tu Abu Isa berkata lagi, dalam bab ini juga ada riwayat daripada Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Az-Zubair, Talhah, Abu Ayyub dan Abu Sa'id daripada Nabi SAW. Mana lafaz itu lafaz Nabi lah kira-kiranya. Bahawa baginda bersabda, air, yakni mandi wajib itu, kerana air. Air itu kerana air. Jadi maksudnya air mandi wajib tu. Maksudnya mandi wajib lah. Itu kerana air. Maksudnya kerana terkeluar air. Jadi air mandi. Itu maksud, bahasa ringkas dia guna. Amalan yang orang ramai adalah berdasarkan hadis ini menurut kebanyakan ulama, iaitu apabila seseorang menyetubuhi isterinya pada farajnya, wajiblah kedua-dua mereka mandi junub. Walaupun air mani kedua-duanya tidak keluar. Jadi menyetubuhi isterinya pada farajnya. Kalau tidak menyetubuhi pada faraj pun, kalau keluar air mani sama je. Sama juga isteri dia tu, kalau tidak bersetubuh pun. Tapi kerana bergurau senda lah, kita kata, lalu keluar air mani, sama juga. Yang pentingnya keluar air mani. Ikutlah apa sebabnya. Tapi biasanya apabila dalam keadaan begini, itu sebab dia sebut tu, bukanlah ini sebagai apa nama ni, suatu kemestian. Kalau menyetubuhi pada bahagian lain tidak. Kalau tidak bersetubuh tak kena mandi. Bukan gitu. Ini yang disebut ni yang kebiasaan. Kebiasaan. Bukan qaid. Orang panggil bukan qaid ihtirazi, tetapi ini qaid ittifaqi. Itu dalam istilahnya begitulah. Baik. Kemudian baru kita pergi tempat mula-mula tadi. Tempat mula-mula kita baca tadi. Tajuk babnya. Baik, saya telah baca dah perbincangan tentang tajuk bab ni sedikit tadi. Ni, maksud Tirmizi mengadakan tajuk bab ini ialah untuk menyatakan hadis al-ma' min al-ma' telah dimansukhkan. Ia adalah hadis yang dikemukakan oleh Muslim di dalam sahihnya daripada hadis Abu Sa'id Al-Khudri, kata beliau, kharajtu ma'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm al-ithnain ila Quba hatta idza kunna fi Bani Salim waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala bab Itban fasaraha bihi fakharaja yajurru rida'ahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أعجلنا الرجل فقال عتبان أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. Ini ceritanya keluar tajuk tu al-ma'u min al-ma' ni sabda Nabi. Kira-kira apa maksudnya? Aku keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Sa'id. Kata Abu Sa'id, aku keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Isnin ke Quba. Bila kami sampai di kawasan Bani Salim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di hadapan rumah Itban lalu berteriak memanggilnya. Dia pun keluar dalam keadaan menyerit selimutnya. Saya terjemah ridak ni dengan makna selimut. Yang sekarang ni ahli-ahli agama kita letak di bahu dia tu. Itu bukan ridak tu, tak betul tu. Menggambarkan keadaan di zaman Nabi, ridak tu bukan itu maksudnya. Kain selimut. Kain yang agak besar juga. Begitu.
bukan saja sebagai perhiasan gitu, tak betul tu. Itu kemudian lah. Baru sekarang ni ada, dulu-dulu pun tak ada tu semua, karut semua. Menyeret selimutnya. Ketika itu Rasulullah SAW bersabda, kita telah membuatkan dia bersegera. Itban kemudiannya bertanya, kemudiannya itu silaplah baiki. Itban kemudiannya bertanya, apa katamu tentang orang yang bersegera meninggalkan istrinya dalam keadaan ia belum mengeluarkan air mani? Apa yang ia mesti lakukan? Ditanya Nabi. Rasulullah SAW menjawab, air baru perlu. Maksudnya dia kemuskilan dia lah. Dia tahu dah kalau tubuh tu keluar air mani seperti biasa kena mandi lah. Tapi dalam keadaan macam ni macam mana? Jadi lalulah Rasulullah SAW kata ni, al-ma' minal ma'. Air baru perlu. Maksudnya mandi wajib itu, mandi baru wajib kerana air. Jadi apabila keluar air mani. Kalau tak keluar air mani, tidak wajib lah. Gitu. Jadi ini cerita suatu ketika dahulu. Inilah yang sudah mansukh ni. Suatu ketika dahulu memang telah diamalkan oleh sekian ramai sahabat-sahabat. Walaupun telah bersubuh, tapi tak keluar air mani, tak mandi. Tak wajib mandi. Dia pakai hadis-hadis ni lah. Jadi tajuk ni Imam Bukhari, Imam Tirmizi buat ni untuk menyatakan ia adalah hadis yang telah dimansuhkan. Sahih tapi telah dimansuhkan. Jadi dalam kitab-kitab hadis ni ada kalanya hadis itu sahih dalam Bukhari, dalam Muslim dan lain-lain lagi, tapi kita tak boleh pakai walaupun sahih. Bukan semua yang sahih tu boleh pakai. Tak boleh pakai sebab apa? Sebab ia sudah mansukh. Contohnya ni. Baik. Lalu selepas itu adalah hadis ini. Jadi hadis ni saya telah baca tadi. Cumanya sebelum itu sebagaimana biasalah 110 Ahmad bin Mani' meriwayat. Ini kita sudah bertemu dah, yang sudah bertemu dah tu kita tak perkenal lagi. Jadi di sini katanya Yunus bin Yazid. Siapa Yunus bin Yazid? 998. Di sini saya nak orang lain baca lah. Hari ni hari last ni. Saya nak orang lain baca. Silakan baca. Siapa nak baca, silakan. Ini pengenalan tentang perawi kita ni. Dalam sanad ni ada Yunus bin Yazid. Silakan, siapa nak baca? Saya baca dengan Saleh. Ya, saya. Ya, Saleh, silakan. Okey. 998, beliau ialah Yunus bin Yazid bin Mushkan bin Abi An-Nijad Al-Aili. Yunus adalah antara murid Zuhri yang paling menonjol dan berkaliber. Beliau seorang perawi yang thiqah. Walaupun begitu, dalam riwayatnya daripada Az-Zuhri terdapat juga sedikit waham. Di dalam riwayatnya daripada selain Az-Zuhri pula mungkin terdapat kesilapan. Demikian kata Hafiz Ibn Hajar dalam At-Taqrib. Apabila disebut Yunus meriwayatkan daripada Az-Zuhri secara mutlak tanpa menjelaskan identitinya, maka beliaulah yang dimaksudkan. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daripada Abbas Ad-Duri bahawa Ibnu Ma'in berkata, orang yang paling teguh dalam meriwayatkan hadis-hadis Az-Zuhri ialah Malik, Ma'mar, Yunus dan Shu'aib. Uthman Ad-Darimi meriwayatkan daripada Ahmad bin Yunus bahawa beliau berkata, kita tidak mengutamakan sesiapa pun daripada Yunus dalam meriwayatkan hadis daripada Az-Zuhri. Para ulama hadis menyebut Yunus sebagai thiqah secara mutlak. Mereka hanya mendhaifkan setengah riwayatnya sahaja apabila ia menyalahi riwayat rakan-rakan seangkatannya atau apabila dia meriwayatkan dari hafalannya. Kalau dia meriwayatkan hadis daripada kitabnya, maka dia adalah seorang hujjah. Keenam-enam pengarang kitab-kitab utama hadis berhujjah dengan hadis riwayatnya. Di dalam Sunat Tirmizi ini terdapat sebanyak 32 hadisnya
Yunus bin Yazid meriwayatkan hadis daripada Al-Qasim, Ikrimah, Salim, Nafi', Zuhri dan ramai lagi tokoh-tokoh hadis yang lain. Beliau meninggal dunia di Mesir pada tahun 159 Hijrah. Ini tentang Yunus bin Yazid. Abdullah bin Al-Mubarak meriwayatkan hadis ini daripada Yunus bin Yazid. Kemudian dia meriwayatkan daripada Zuhri, itu kita dah bertemu banyak kali dah, daripada Sahl bin Sa'd. Kadang-kadang disebut Sahal, Sahl atau Sahal, boleh kedua-duanya. Sahl bin Sa'd 999. Boleh apa ni, Soleh teruskan? Ya Maulana. 999. Bin Malik bin Khalid Al-Ansari Al-Khadraji Al-Sa'idi. Beliau dan ayahnya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak 188 hadis diriwayatkan daripada beliau. Bukhari dan Muslim bersepakat meriwayatkan 28 hadisnya. Sementara hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari sahaja tanpa Muslim adalah sebanyak 11 hadis. Az-Zuhri, Abu Hazim dan Abu Suhail adalah antara orang yang meriwayatkan hadis daripadanya. Abu Nu'aim berkata, Sahl meninggal dunia pada tahun 91 Hijrah ketika berumur 100 tahun. Ibnu Sa'ad pula berkata, dia adalah sahabat yang paling akhir meninggal di Madinah. Itu tentang Sahal bin Sa'ad. Dia pula mengambil hadis daripada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab kita telah bertemu dah. Kata beliau, sebenarnya air kerana air. Ini sebenarnya mandi junub itu baru wajib kerana terkeluar air mani ketika bersetubuh dan lain-lain. Itu suatu, kata dia, keringanan, yakni kemudahan yang diberikan. Dalam istilah ini disebut rukhsah di permulaan Islam. Ia kemudiannya dilarang, tidak dibenarkan buat begitu. Bahkan kena mandi jugalah ikut mana-mana. Keluar air mani kau, tidak keluar kau, kena mandi juga. Ini nota kita, nota yang ke-1000 ni. Soalan boleh baca lagi? Ya, Maulana. Silakan. Nota 1000. Maksudnya ialah dilarang daripada mengamalkan rukhsah yang diberikan sebelum itu dan diwajibkan pula mandi dengan semata-mata persetubuhan, sama ada terkeluar air mani ataupun tidak. Di dalam Sunan Abi Daud tersebut keterangan Ubay bin Ka'ab begini. Annal futya allati kanu yuftuna annal ma'a minal ma'i kana rukhsah. رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. Bermaksud sesungguhnya fatwa yang mereka, yakni para sahabat, berikan dahulu bahawa mandi baru perlu apabila terkeluar air mani itu merupakan satu kemudahan, yakni rukhsah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di permulaan Islam. Kemudian baginda memerintahkan supaya mandi apabila bersetubuh. Menurut riwayat Al-Hazimi di dalam kitab Al-I'tibar pula tersebut kata-kata beliau, yakni Ubay bin Ka'ab begini. Kana al-ma'u min al-ma' syai'an fi awal Islam thumma turika dhalik ba'du wa amiru bil ghusli idza massal khitan. Bermaksud mandi baru perlu apabila terkeluar air mani itu adalah hukum di permulaan Islam. Ia kemudiannya ditinggalkan, yakni dimansuhkan, dan mereka diperintah supaya mandi apabila khitan bersentuhan, yakni berlaku persetubuhan. Abu Isa dah. Itu cerita lain pula. Jadi riwayat yang satu lagi ni sama daripada perawi yang sama seperti 110 sebelum ni, iaitu Imam Tirmizi ambil daripada perawi yang sama, Ahmad bin Mani'. Lepas tu yang meriwayatkan hadis ini kepada Ahmad bin Mani' sama juga, Abdullah bin Al-Mubarak. Cuma dia atas daripada Abdullah bin Al-Mubarak tadi, riwayat tadi Yunus, riwayat ini Ma'mar. Jadi Yunus kan Ma'mar kan Syuaib kan itu anak-anak murid Zuhri yang teguh lah, yang kuat. Dia ni 111 ini pun hadis yang sama juga lafaz dia. Cuma inilah dipanggil saluran riwayat yang lain.
bahagian bawahnya sama. Maksudnya Ma'mar menjadi mutabi' kepada Yunus dalam meriwayatkan hadis ini daripada Az-Zuhri. Begitulah. Jadi mutaba'ah di situ. Di bahagian atas ini dipanggil mutaba'ah naqisah dalam istilahnya. Jadi hadis tu bila kata mithlahu bukan nahwahu, ni satu istilah juga dalam kitab-kitab hadis. Bila kata mithlahu makna lafaz hadis 111 ini sama. Lafaz dia, makna dia tu pun tentulah sama, ada lafaz sama. Lafaz dia bukan sekadar makna dia saja sama. Lafaznya juga sama. Iaitu al-ma' innamal ma'u minal ma'. Lepas tu kata Abu Isa. Kata Abu Isa. Ini adalah hadis hasan sahih. Selain At-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan juga oleh Ahmad, Abu Dawud dan Ad-Darimi dan ramai lagi yang lain. Kalau nak tengok dengan lebih detail takhrij hadis ini boleh tengok kitab ni ya. Saya tunjuk. Boleh tengok kitab ni ya. Ithaf al-Talib al-Ahwadhi. Di sini dia sebut dengan lebih banyak lagi. Saya nak ringkas itu sajalah yang kita sebut. Tetapi kalau nak lebih detail lagi, ini masail tata'allaq bi hadzal hadis. Masalah yang pertama, kedudukan hadis. Ini sahih. Imam Tirmidzi kata hasan sahih. Ini takhrij dia. Selain daripada Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Syafi'i di dalam musnadnya, bukan di dalam dalam musnadnya. Ahmad dalam musnadnya, Darimi dalam sunannya, Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, Ibnu Hibban dalam sahihnya. Dia cerita dengan hadis, nombor hadis ataupun muka surat, dia cerita, dia jilid berapa dia cerita. Ibnul Jarud dalam kitabnya Al-Muntaqa, At-Tahawi dalam kitabnya Ma'anil Athar, dan Al-Baihaqi di dalam Kubra, maksudnya Sunan Kubra, dan Al-Ma'rifah, Ma'rifatus Sunan wal Athar, kitab Baihaqi semua. Ini banyaklah. Dalam kitab-kitab ni boleh ditengok hadis tu. Hadis itu ada juga di sana. Cuma saya sebut di sini secara ringkas saja. Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Barinya berkata isnadnya boleh dijadikan hujah. Di dalam kitab yang sama beliau berkata Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban menghukumnya sahih. Jadi bukan seorang dua lah, bukan Imam Tirmidzi sahaja kata ia sahih, tapi orang lain juga kata begitu. Sesungguhnya air, kerana air itu hanya ada di awal-awal Islam atau di permulaan Islam. Setelah itu ia dimansuhkan. Hadis Ubay bin Ka'ab di atas jelas menunjukkan kemansuhannya. Hadis Ubay di atas tu menjelaskan, menunjukkan kemansuhannya. Kemansuhan hadis al-ma'u minal ma' itulah. Dan hadis yang memerintahkan mandi junub walaupun tidak terkeluar air mani itu lebih kuat, lebih rajih berbanding hadis innamal ma'u minal ma'. Air hanya kerana air. Kerana ia berdasarkan nas yang mantuq, bukan berdasarkan mafhum sahaja, tidak. Berdasarkan nas yang jelas disebut perkataannya. Perkataan itu jelas. Dahulu di permulaan Islam, lepas tu dilarang. Dahulu, lepas tu dimansuhkan, jelas.
Lepas tu Imam Tirmizi berkata, demikianlah bukan seorang sahabat. Maksud bukan seorang itu maksudnya ramailah daripada mereka telah meriwayatkan hadis ini, antaranya Ubay bin Ka'ab dan Rafi' bin Khadij. Ini hadis yang menceritakan tentang mansukhnya hadis al-ma' min al-ma' tu. Hadis Ubay bin Ka'ab dikemukakan oleh Tirmizi sendiri di bawah bab ini. Hadis Rafi' bin Khadij pula dikemukakan oleh Ahmad di dalam musnadnya dan Al-Hazimi di dalam kitab Al-I'tibar fi an-nasikh wal mansukh min al-athar. Hadis Rafi' bin Khadij telah pun dikemukakan di bawah bab sebelum ini. Lihatlah di sana. Itu hadis Rafi' bin Khadij itu, sebab bab ni dia ada kaitan dengan bab sebelum ini. Boleh dilihat di sana. Baik, lepas tu hadis yang ke 112, iaitu hadis daripada Ikrimah daripada Ibnu Abbas. Beliau berkata, sesungguhnya air mandi kerana air mani itu dalam kes mimpi. Jadi ini 141004. Siapa boleh baca? Siapa nak baca sini pula? Silakan. Saya baca Maulana. Silakan. Ruslan. Ruslan. Ya, saya. Silakan. Kali terakhir dah baca ni. Ya. Ada satu lagi nanti. Ya. Lepas ni. Ya. Nota 1004. Maksud Ibnu Abbas dengan katanya ini ialah hadis al-ma'u minal ma'i, air hanya kerana air, itu berkenaan dengan masalah apabila seseorang bermimpi melakukan persetubuhan al-ihtilam. Dalam mimpinya itu, ia mungkin merasa telah terkeluar air mani, mungkin juga air maninya tidak terkeluar. Jadi ia akan menentukan ia perlu mandi atau tidak ialah melihat setelah jaganya sama ada pada kainnya atau mana-mana bahagian tubuhnya, terutama bahagian yang berdekatan dengan kemaluan seperti peha, ari-ari dan sebagainya. Ada kesan basah atau kesan air mani ataupun tidak. Kalau ada kesan itu maka wajib mandi. Dalam keadaan tidak ada kesan pula tidak perlu mandi. Ia seolah-olahnya bukan disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan hukum mandi kerana persetubuhan sebenar ketika jaga tidak tidur. Dengan menerima pandangan Ibnu Abbas ini, kedua-dua hadis boleh dijamakkan, dikompromikan dengan mudah tanpa sebarang pertentangan. Sekejap Ruslan. Sekejap. Jadi maksudnya kalau kita pakai pandangan Ibnu Abbas ini, maknanya hadis al-ma' min al-ma' itu tidak mansukh. Maknanya tetap boleh pakai. Dalam kes persetubuhan sahaja, kalau tak boleh dipakai. Persetubuhan sebenar, itu saja yang tidak boleh dipakai. Tapi dalam kes-kes lain, keluar air mani kerana ihtilam dan sebagainya, tetap boleh dipakai itu. Mana bila keluar air mani kena mandilah. Tidak mesti, tidak khusus dengan persetubuhan. Jadi Ibnu Abbas cuba mengumumkan lagi, meluaskan lagi makna dia. Kalau kita kata begitu, maka tidak perlulah dikatakan hadis itu mansukh. Cumanya bagaimana sahabat-sahabat sekian ramai yang kata mansukh tu? Kira-kiranya Ibnu Abbas ni tak tahu agaknya. Begitu. Jadi kalau kita pakai pendapat ini, nampaknya Ibnu Abbas macam ataupun tak terima lah kata mansukh tu. Bagi dia tidak mansukh. Cuma ya, kalau nak terima mansukh pun sebahagian dia. Sebahagian masalah dia. Bukan semua. Kes mimpi dan sebagainya itu tetap terpakai. Begitu jugalah. Boleh dipakai lah. Baik, teruskan Ruslan lagi. Kata Atrub Pashti, pandangan Ibnu Abbas itu dikemukakan beliau sebagai takwilan atau sebagai menyatakan ihtimal kemungkinan adanya erti yang lain.
yang boleh diberikan oleh hadis ke-110 dan hadis-hadis lain seumpamanya. Andai kata hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Muslim dan telah dikemukakan pada nota 997 yang lalu sampai ke pengetahuan beliau, tentu sekali beliau tidak akan membuat takwilan sebegini. Itu kata Turpasti, salah seorang ulama hadis lah. Jadi bagi dia kira-kiranya Ibnu Abbas tak tahu ni. Dia duduk pakai lagi begitu. Kalau dia tahu kira-kiranya dia tak akan buat takwilan begini sebab jelas sangat sudah mansuh tu. Itu kata dia lah. Sebab dia masih lagi keluarkan daripada hadis tu, pakai hadis itu dengan arti ada ihtimal lain, dalam keadaan lain, bukan dalam keadaan persetubuhan sebenar, dalam keadaan jaga tu, misalnya dalam mimpi ke misalnya, itu boleh dipakai hadis tu, boleh dipakai hadis tu. Itu takwilan dipanggil, atau sebagai menyatakan ihtimal, yakni kemungkinan adanya arti yang lain. Sebab dia seorang yang alim di kalangan sahabat, dia nampak sudut itu. Baik, teruskan apa ni? Syekh Abdul Had Ad-Dihliwi berkata, mungkin boleh juga dikatakan bahawa pandangan yang diutarakan oleh Ibnu Abbas itu bukanlah sebagai takwilan terhadap hadis berkenaan. Bukan juga merupakan penafian beliau terhadap kemansuhannya. Malah maksud beliau hanyalah menyatakan hukum masalah setelah menerima ia telah mansuh. Kesimpulannya, hadis al-ma'u minal ma'i, air hanya kerana air, secara umumnya memanglah telah mansuh. Namun hukumnya dalam masalah ihtilam, bermimpi melakukan persetubuhan masih kekal. Itu pandangan Syekh Abdul Haq. Kitab Syekh Abdul Haq ni dalam Maktabah Syamilah sudah ada sekarang ni. Iaitu Lama'atut Tanqih Syarah Mishkatul Masabih. Sudah ada di dalam Maktabah Syamilah. Jadi dia ni seorang tokoh sebelum zaman Shah Waliullah lagi. Ini juga satu keluarga yang banyak berjasa dalam bidang hadis di India. Tapi zamannya sebelum lagi daripada Shah Waliullah. Kalau Shah Waliullah tu sekarang ni sudah 200 tahun, dia lebih dah 300 tahun. Jadi ini sebelum tu lagi lah. Ini pun keluarga dia terlibat. Bukan dia seorang saja. Sama seperti Shah Waliullah. Tapi dia tidak sepopular Shah Waliullah. Walau bagaimanapun dia ada meninggalkan banyak kitab. Kalau kitab Mishkat tu, dia tekan sangat Mishkat itu. Ada dua syarah dia dalam bahasa Arab, satu Lama'atut Tanqih, itu ada dalam Syamilah. Satu lagi dalam bahasa Farsi, sebab di India pada masa itu memang menggunakan bahasa Farsi secara umumnya. Zaman Shah Waliullah pun bahasa Farsi. Dia bahasa Urdu tak ada lagi pada masa itu. Bahasa Urdu ni bahasa biasa sahaja ada pun. Bahasa rasmi kerajaan ialah bahasa Farsi pada masa itu. Jadi yang ditulisnya dalam bahasa Farsi, Asyi'atul Lama'at namanya. Asyi'atul Lama'at. Dia tulis dua. Syarah Mishkat. Sebagaimana Shah Waliullah juga, tapi dia tidak Mishkat. Muwatta. Shah Waliullah juga telah menulis syarah Muwatta dalam dua bahasa. Satu, Al-Musaffa. Itu dalam bahasa Arab. Satu lagi dalam bahasa Farsi. Pada masa itu tak ada bahasa Urdu. Tak ada lagi. Tidak popular lagi. Di zaman anak Shah Waliullah baru popular. Baru jadi bahasa rasmi. Sebelum itu belum. Bahasa Farsi. Shah Waliullah tak ada tulis dalam bahasa Urdu. Dia hanya tulis dalam bahasa Farsi. Dia hanya tulis dalam bahasa Farsi. Sebab itulah ulama-ulama di India, di Pakistan, dia macam memastikan pelajar-pelajar agama ni belajar bahasa Farsi. Suatu ketika dahulu. Sebab banyak buku-buku dalam bahasa Farsi ni kan. Banyak sangat. Yang tidak ada dalam bahasa Arab. Kalau nak tunggu dalam bahasa Arab, lamalah. Contohnya, buku Izalatul Khafa an Khilafatil Khulafa. Karangan Shah Waliullah itu.
ditulis dalam bahasa Farsi. Sekarang ni baru ada. Sekarang ni zaman kita ni barulah ada dalam bahasa Arab lengkap terjemahan dia. Sedangkan dahulu berapa abad dah. Berapa abad? 2-3 abad baru ada dalam bahasa Arab. Tapi terjemahan daripada bahasa Farsi ke dalam bahasa Urdu lama dah sudah ada. Sebab apa? Sebab kitab-kitab Syah Waliullah tu dalam bahasa Farsi. Jadi nak faham kitab dia tu kena tahu bahasa Farsi lah. Sebab itu ulama-ulama di sana saya boleh belajar bahasa Farsi. Dia boleh bahasa Farsi. Walaupun mungkin dari segi bercakap tu tidak fasih, tapi baca mereka boleh baca dengan baik. Kitab tafsir yang pertama ditulis oleh Syah Waliullah, Fathur Rahman fi Tafsiril Quran, itu pun dalam bahasa Farsi. Dalam bahasa Farsi. Tapi anak-anak dia mula tulis dalam bahasa Urdu. Syah Abdul Aziz tulis dalam bahasa Farsi lagi. Tapi anak-anak dia yang lain, Syah Abdul Qadir, Syah Rafi'uddin, tulis dalam bahasa Urdu. Di situ bahasa Urdu mula mengambil alih di zaman itu. 300 tahun yang lampau. Ini Syekh Abdul Haq. Syekh Abdul Haq. Lepas tu Abu Isa berkata, aku mendengar Al-Jarud. Ini kita baru temu perawi baru ni. 1005. Al-Jarud. Siapa nak baca? Silakan. Al-Jarud bin Mu'adh. Kita bagi peluang lah. Ini. Silakan. Siapa nak baca? Saya Maulana. Ya, silakan. Siapa ni? Izzah. Izzah daripada mana? Dari Sabah. Oh, Sabah. Silakan. 1005 bin Mu'az As-Sulami At-Tirmizi, seorang perawi thiqah yang dikatakan berpahaman Murji'ah. Beliau meriwayatkan hadis daripada Jarir, Ibnu Uyainah, Al-Walid bin Muslim dan lain-lain. Imam At-Tirmizi dan An-Nasai pula adalah antara tokoh yang meriwayatkan hadis daripadanya. An-Nasai juga menyatakan Al-Jarud thiqah. Beliau meninggal dunia pada tahun 244 Hijrah. Okey. Lepas tu berkata, aku mendengar Waqi' berkata, kami telah mendapat hadis ini, tidak mendapat hadis ini kecuali pada Syarik. Jadi hadis ini hanya ada pada Syarik 1006. Silakan baca lagi, Izzah. 1006. Beliau ialah Syarik bin Abdullah bin Abi Namir Al-Kufi, seorang perawi syaduk yang banyak melakukan kesilapan. Saduk. Ingatannya Saduk. SH maknanya sad. Perawi yang saduk yang banyak melakukan kesilapan. Ingatannya berselaru setelah beliau memegang jawatan hakim di Kufah. Hafiz Ibnu Hajar berkata di dalam Al-Tahqiq Al-Habir, isnad hadis ini lemah kerana ia dari riwayat Syarik daripada Abi Al-Jahhaf. Lepas itu Syarik itu Abu Isa berkata Abul Jahhaf namanya. Jadi kan kalau tengok ni, kalau tengok hadis ni Syarik mengambil hadis ini daripada Abil Jahhaf. Kedua-dua ni perawi yang ada masalah. Walaupun ada orang yang terima Abul Jahhaf itu, tetapi Syarik itu masalahnya. Baik, Abu Isa berkata Abul Jahhaf namanya adalah Daud bin Abi Auf. Ini 1007. Silakan Izzah baca lagi. Abul Jahhaf itu siapa? 1007. Abul Jahhaf terkenal dengan kunyahnya. Dia seorang perawi Syiah yang saduk, seringkali tersalah dalam periwayatannya.
Demikian kata Ibu Ma'in dan Hafiz Ibnu Ajar di dalam Al-Taghrib. Abul Jahaf meriwayatkan hadis daripada Ibrahim bin Abdirrahman bin Syuhbah Maula Ummi Subaih bin Subay Maula Ummi Salamah. Jumai bin Umair, Abu Hazim, Ikrimah dan lain-lain. Syarik kedua-duanya Sufyan Israel. Abdus Salim Syarik kedua-dua Sufyan. Kedua-dua Sufyan Israel. Maksudnya Sufyan bin Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri. Kedua-dua Sufyan itu. Teruskan. Abdus Salim bin Harb dan lain-lain pula. Abdus Salam bin Harb dan lain-lain pula adalah antara orang yang meriwayatkan daripadanya. Ahmad, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Hibban dan Ibnu Ma'in mengatakan Abul Jahaf Thiqah. An-Nasai berkata tidak mengapa dengannya. Ibnu Adi berkata dia mempunyai banyak hadis. Salah seorang pelampau Syiah dan kebanyakan hadisnya. Berkenaan dengan Ahlul Bait, bagi saya dia tidak kuat dan tidak juga termasuk dalam orang yang hadisnya boleh dibuat hujah. Al-Uqaili berkata dia salah seorang pelampau Syiah. Al-Azdi pula berkata dia seorang yang sesat dan dhaif. Hadisnya terdapat di dalam Sunan Tirmizi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, di dalam Sunan At-Tirmizi. Ini hadisnya hanya ada 3 sahaja. Jadi itu tentang Abul Jahaf-nya. Jadi Imam Tirmizi kemukakan riwayat Abul Jahaf ni bukan sebagai riwayat utamanya, bukan sebagai riwayat utamanya. Riwayat yang sebenarnya ialah riwayat tadi. Jadi ini nak ceritakan pandangan Ibnu Abbas sahaja. Jadi kalau kita nak pegang dengan hukum, memang Ibnu Abbas berpendapat begitu, tak boleh lah sebab hadis ni dhaif. Pelik juga kita kata Ibnu Abbas ni seorang alim. Orang-orang lain tahu tentang mansuhnya, dia tak tahu pula. Takkanlah macam tu. Tetapi ada faedahnya daripada kita memahami sikap Ibnu Abbas itu, bahawa sesuatu hadis itu ada kalanya ia tidak mansuh sepenuhnya. Yang dimansuhkan ialah sebahagian daripadanya. Itu ada berlaku, bukan dalam masalah ni saja. Bukan masalah hadis ni saja. Ada lagi hadis-hadis yang lain begitu. Yang dimansuhkan ialah sebahagian daripada kandungan hadis itu. Bukan keseluruhannya. Jadi termasuk yang macam tu hadis inilah. Al-ma'u minal ma'. Ia tidak dimansuhkan sepenuhnya, tapi dimansuhkan sebahagian. Yang sebahagian itu kira-kiranya kalau mengikut Syekh Abdul Haq, Ibnu Abbas terima mansuh tu, tapi bagi dia mansuh tu tidak sepenuhnya. Sebahagian daripada afradnya, dikata sebahagian daripada keluar air mani, atau tidak sebahagian daripada yang berkait dengan ini, iaitu kalau persetubuhan sebenar dalam keadaan jaga, itu sahaja yang dimansuhkan. Jadi kalau persetubuhan sebenar itu sama ada keluar air mani atau tidak, kena mandi. Itu. Tapi kalau bermimpi, itu tidak mansuh. Mana keluar air mani, tidak mansuh, kena mandilah. Kena mandilah kalau keluar air mani. Tapi kalau tak keluar air mani, tak perlu mandi. Mana tetap terpakai juga itu. Tak perlu mandi. Nak tahu macam mana keluar ke tidak tu, tengoklah. Bila bangun pagi itu, tengoklah basah ke tidak kain itu. Contohnya. Begitu. Kemudian Mana tanya sikit Ya, silakan. Abu Jahaf tu dia Syiah tu masa ni dia maknanya tak ditolak lah, dia kira masih Islam lagi zaman ni. Kau macam mana? Begitulah. Begitu. Itu Syiah di zaman mutaqaddimin. Dan menurut istilah mutaqaddimin, walaupun dia kata melampau dah,
sebenarnya tidaklah melampau macam sekarang ni. Sekarang ni melampau terus, memang betul, memang melampau sungguh sampai ke peringkat terkeluar daripada Islam. Dulu tidak macam tu. Jadi Syiah ni masih lagi boleh diterima riwayat dia. Walau bagaimanapun setengah-setengah tu dah tak mahulah akhir-akhirnya. Walaupun Syiah tahap itu pun. Jadi dalam istilah mutaqaddimin, kena baca buku saya lah, Syiah Rafidah, di antara kecuaian ulama dan kebingungan ummah. Lama dah antara buku yang mula-mula saya tulis lah, setelah balik daripada Pakistan. Dalam tu saya cerita perbezaan istilah ni. Dalam istilah mutaqaddimin, apa maksud Syiah pelampau. Walaupun kata pelampau dalam istilah mutaqaddimin itu sebenarnya nak banding dengan Syiah kemudian ni tidak melampau lagi, itu masih sederhana lagi. Sebab Syiah yang kemudian ini lagi teruk sangat. Saya huraikan di sini apa maksud, apa bezanya dalam istilah mutaqaddimin dan mutaakhirin. Baca buku itulah ya. Baik. Kemudian Abu Isa berkata dalam bab ini ada juga riwayat daripada Uthman bin Affan. Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Az-Zubair, Talhah, Abu Ayyub dan Abu Sa'id daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, air itu kerana air. Yani air yang mandi wajib itu kerana terkeluar air mani. Jadi ramai yang meriwayatkan hadis ini. Tadi Imam Tirmizi sebut tadi, Rafiq bin Khalid itu berkenaan dengan yang mansukh tu, yang hadis yang memansukhkan. Jadi hadis al-ma' min al-ma' ni diriwayatkan oleh ramai sahabat. Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Az-Zubair dan lain-lain lagi. Mana mereka tahu hadis ni. Imam Tirmizi nak cerita mereka tahu. Bahkan hadis ini memang dipakai satu ketika dahulu di kalangan sahabat itu. Sebenarnya bahkan selepas sahabat pun ada lagi orang yang duduk pakai. Cumanya bagi setengah-setengah tu dia kata sudah berlaku ijma' di kalangan sahabat di zaman Sayyidina Umar. Jadi tak boleh langgar ijma' tu. Kalau kata boleh lagi, tak perlu mandi, dah tak keluar air bila bersetubuh tu, itu macam melanggar ijma' lah. Dan kita menganggap hadis yang sudah mansukh tu tidak mansukh, mana boleh pakai lagi. Itu salah lah. Macam kita kata menghadap kiblat ni, berkiblatkan Baitul Maqdis, padahal sudah mansukh, kita duduk pakai itu. Itu tak boleh, salah lah. Salah. Walaupun hadis itu sahih dan diriwayatkan oleh ramai sahabat, tapi ia hanya menceritakan sabda Nabi, dan itu hanya diamalkan di suatu ketika dahulu sebagai rukhsah di permulaan Islam. Lepas itu tidak lagi. Tidak lagi. Orang-orang yang meriwayatkannya ni, orang-orang ni sendiri pun tidak lagi buat begitu. Masing-masing ni ada isteri, bukan seorang isterinya pula. Dan pada masa itu bukan isteri saja, dia ada lagi hamba saya ni, hamba wanita. Itu pun disetubuhi juga, bukan semua. Disetubuhi juga. Jadi makna seseorang tu kalau dah kahwin 4 isteri biasa ni 4 dah. Campur lagi dengan yang itu, dan yang itu dia tak ada terhad sampai 4 apa, dah lebih lagi pun boleh. Jadi kalau disetubuhi, maka hukumnya macam itulah, al-ma' min al-ma'. Suatu ketika dahulu pakai begitu. Sebab apa? Kalau sentiasa mandi, banyaklah kena guna airnya. Sedangkan di tanah Arab tu air itu sedikit. Air itu susah. Bahkan kena beli mahal. Lebih mahal. Sampai sekarang ni pun lebih mahal daripada minyak di tempat kita ni. Minyak tu murah pula tempat dia. Sekarang ni. Sekarang ni. Dulu tak ada lagi penemuan minyak tu di tanah Arab. Tapi air tu memang berharga sangatlah.
kena proses air laut tu biar jadi air tawar boleh minum. Jadi kena proses tu belanja lah, makan belanja lah. Sebab itu air lebih mahal lagi daripada minyak. Minyak dapat percuma saja. Di negara-negara Arab yang pengeluar minyak tu lah, yang sekarang ni kaya-kaya tu, termasuk dalam senarai paling atas, lebih kaya lagi daripada negeri kafir tu. Yang kaya semua. 2-3 orang, dalam 2-3 orang tu seorang milioner. Tak kaya macam mana? Kaya sangat. Kaya sangat. Macam di Qatar apa tu semua tu memang kaya sangat. Ni semalam ada sahabat kita ni, peserta ni daripada Qatar. Hari ni ada ke tidak? Duduk 17 tahun sana. Dia lebih tahulah kan tentang keadaan di sana tu. Memang mewah sungguh lah. Kaya sungguh. Jadi ni kalau nak tengok riwayat, saya tak masukkan di sini sebabnya rasa tidak perlu setakat ini. Tapi kalau perlu, dirasakan perlu akan datang, insya-Allah boleh kita masukkan. Misalnya kita tengok di sini. Ni masalah yang keempat, syarah kata Abu Isa wa fil bab an Uthman. Jadi tujuan Imam Tirmizi kata begini ialah mengisyaratkan kepada mereka, yakni sahabat yang 6 ni. 6 orang ni juga meriwayatkan hadis al-ma'u minal ma' daripada Nabi. Jadi Imam Tirmizi hanya cara dia begitulah, itu dipanggil riwayat fil bab. Riwayat utama ambil daripada seorang sahabat sahaja, dia kemukakan seorang sahabat saja. Lepas tu untuk mengisyaratkan kepada ramai lagi sahabat lain yang meriwayatkan juga perkara yang sama, dia akan sebut wafil bab. Ini antara ciri khusus bagi kitab Sunan Tirmizi. Dalam kitab lain istilah itu tidak banyak sangatlah digunakan. Tapi dalam kitab ni selalulah kita bertemu. Wafil bab an fulan. Jadi maksudnya sahabat-sahabat ni juga meriwayatkan hadis itu. Jadi kalau kita nak tengok secara terperincinya, satu hadis Uthman bin Affan. Ia diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Disebut ni jilid 1 muka surat berapa ni. Jadi kita kena tahulah yang dia pakai itu nuskah mana pula kan. Muslim dalam sahihnya. Ni Ahmad dalam musnadnya. Disebut semua ni. Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dan Ibnu Hibban dalam sahihnya dan selain mereka. Ini riwayat Uthman. Lafaz riwayat Bukhari sebab ramai, dia ambil satu lafaz sebab banyak riwayat itu dia akan berbeza-beza lah juga lafaz dia sedikit sebanyak. Jadi dia ambil lafaz Bukhari. Ini dengan sanad ni Zaid bin Khalid Al-Juhani kata dia bertanya Uthman bin Affan. Apa dia kata? Ara'aita idza jama'a ar-rajul imra'atahu. Bagaimana kalau seorang laki-laki itu bersetubuh dengan isterinya, falam yumni, tapi dia tak keluar air mani. Jadi Uthman jawab, yatawadda'u kama yatawadda'u lis-salah. Dia ambil air sembahyang seperti dia ambil air sembahyang untuk sembahyang lah. Wa yaghsilu dzakarahu, dan basuh kemaluan dia. Basuh kemaluan dia. Tak perlu mandilah. Kata Uthman, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata aku dengar Rasulullah kata begitu. Mana al-ma' min al-ma' lah. Kalau keluar air mandi barulah mandi. Kalau tidak tak payah. Ambil wuduk sahaja untuk sembahyang. Sebagaimana mengambil wuduk untuk sembahyang lah. Lepas tu baru basuh zakar. Jadi sebab itu Imam Bukhari pegang dengan hadis-hadis seperti ini. Imam Bukhari kata sentuh kemaluan tak batal lah sembahyang. Apa ke tidak? Imam Bukhari berpendapat seperti Imam Abu Hanifah, sentuh kemaluan tak batal lah sembahyang. Dia pegang dengan hadis mana? Ni salah satunya. Dia wuduk dulu. Lepas tu baru basuh zakar. Kalau
kenapa apa dia mau wuduk dulu, lepas tu baru basuh zakar mestilah kena tangan. Lepas tu tadi ambil wuduk tu batal lah. Mana bagi dia tidak batal. Kalau nak basuh kemaluan dulu pun boleh. Tapi kalau ambil wuduk dulu, lepas tu baru basuh, boleh. Tak batal lah sembahyang dengan menyentuh kemaluan itu. Sebab menyentuh kemaluan itu disebut kemudian. Walaupun ada lagi lah perbahasan orang yang tak setuju, dia kata macam-macam lah pula kan. Tapi antara alasan mereka ialah hadis ini. Baik. Kata Zaid bin Khalid Al-Juhani, saya pun tanya tentang perkara itu Ali bin Abi Talib, Zubair bin Al-Awwam, Talhah bin Ubaidillah dan Ubay bin Ka'ab. Mereka juga sama sependapat dengan Uthman. Suruh begitu juga, kata dia. Lepas tu kata Yahya, Abu Salamah meriwayatkan kepadaku bahawa Urwah bin Az-Zubair meriwayatkan kepadanya bahawa dia mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu. Yang kedua, adapun hadis Ali bin Abi Talib, itu dalam hadis Uthman tadi dah cerita. Zaid bin Khalid tu pergi tanya Ali bin Abi Talib pula. Dan ada juga riwayat daripada Ali bin Abi Talib itu dalam Musannaf Ibnu Abi Shaybah. Apa di Ibnu Abi Shaybah dalam Musannafnya kata, ini daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani, dia bertanya 5 orang sahabat Nabi SAW. Bising sekejap lah. Dia kata, aku bertanya 5 orang sahabat Nabi SAW. Semua mereka berkata al-ma'u minal ma', termasuk Ali bin Abi Talib. Salah seorang daripada mereka Ali bin Abi Talib. Itu dalam Musannaf Ibnu Abi Shaybah ada sebut. Jadi itu riwayatnya. Adapun hadis Talhah dan hadis Zubair itu sudah tersebut dah dalam hadis Uthman tadi yang mula-mula tadi, dalam riwayat Bukhari itu. Mana Zaid bin Khalid pergi tanya mereka berdua juga. Adapun hadis Abi Ayyub itu diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam sunannya. Ini kitab baru kan. Baguslah, cara tidak, iyalah cara baru kan. Kalau cara lama dia tak sebut ni jilid berapa, muka surat berapa, dia tak sebut. Tinggal begitu. Susah kita nak cari yang sebut macam tu. Dia tak ada sebut biasa. Dia sebut dalam kitab Ad-Darimi dalam sunannya. Gitu saja. Abdul Razak dalam musannafnya. Begitu saja. Tapi zaman sekarang ni kan banyak kemudahan komputer ke apa senang. Boleh tengok. Jadi boleh dicatik lah. Dari segi jilid, muka surat berapa tu boleh. Nasa'i dalam Al-Mujtabah, Ibnu Majah dalam sunannya, dan Ahmad dalam musnadnya, dan lain-lain selain daripada mereka. Lafaz diriwayat Ad-Darimi. Sebab riwayat ni banyak ni, dia sedikit sebanyak ada perbezaan lah pada lafaznya. Sebab itu kena ambil riwayat salah seorang daripada mereka. Barulah begitu. Riwayat daripada Abdurrahman bin Su'ad, wa kana mardiyan min ahli al-Madinah. Dia seorang yang disenangi, salah seorang penduduk Madinah daripada Abi Ayyub Al-Ansari.
Bahawa Nabi SAW bersabda, al-ma'u minal ma'. Tapi hadis ini dalam sanadnya ada Abdul Rahman bin As-Sa'id daripada Abdul Rahman bin Su'ad. Di dalam At-Taqrib, Hafiz Ibn Hajar kata tentang mereka berdua ni maqbul. Maknanya riwayatnya riwayatnya memerlukan kepada mutabi'. Di sini tidak ada mutabi'. Di sini tidak ada mutabi' bagi mereka berdua. Jadi tak kuat sangatlah. Walaupun begitu, hadis ini ada saluran riwayat yang lain. Rujuk An-Nuzhah karangan Al-Wa'ili. Yang kelima, hadis Abu Sa'id itu diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, Abu Daud dalam sunannya, Ahmad dalam musnadnya. Lafaz riwayat Muslim begini. Riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri daripada Nabi SAW, baginda bersabda, innamal ma'u minal ma'. Lepas tu hadis ni dia ada banyak saluran riwayat pula. Kalau nak tahu, tengoklah kitab An-Nuzhah karangan Al-Wa'ili. Ini orang Yaman ini. Kitab An-Nuzhah. Ni cuba tengok. Ni kitab. Ni kitab yang berbicara secara khusus berkenaan dengan riwayat-riwayat Tirmizi yang Imam Tirmizi kata wa fil bab. Namanya Nuzhatul Albab fi qawli Tirmizi wa fil bab. Hasan bin Muhammad bin Haidar Al-Wa'ili. Ni orang Yaman. Hari itu pernah mari Malaysia. Jadi dalam kitab ni ada lagi disebutkan, sebab ini kitab khusus berkenaan dengan riwayat fil bab Imam Tirmizi. Jadi dalam kitab ini disebutkan beberapa lagi saluran bagi riwayat Abu Sa'id Al-Khudri ini. Disebut ada lagi banyak saluran. Jadi begitulah, bukan seorang dua sahabat yang meriwayatkan al-ma'u minal ma' itu, ramai. Kalau nak kira mengikut takrifan setengah-setengah ulama, hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh 10 orang sahabat ke atas, maka itu mutawatir. Maka hadis ini juga termasuk dalam mutawatir. Walaupun ia mansuh. Sama juga dengan riwayat tentang menghadap ke arah kiblat Baitul Maqdis itu. Bukan seorang dua tu, ramai. Sebab yang bersemayam menghadap ke sana tu bukan seorang dua, beribu-ribu. Dan masing-masing bercerita. Itu pun mutawatir juga. Mutawatir pun mansuh. Sahih pun mansuh. Tak boleh pakai lah. Hanya, lepas tu apa tujuan cerita? Nak cerita sejarah. Kita dapat tahu sejarah, perkembangan. Jadi hukum mandi junub ni dia tidak kata satu begitu saja, tidak. Dia di samping itu ada lagi rukhsah. Tapi rukhsah itu hanya seketika sahajalah. Bukan sepanjang masa. Maknanya nak kata mansuh ni dia mesti kena zaman Nabi. Kena ada bukti daripada Nabi SAW. Ataupun sahabat yang kata itu mansuh. Dia tak boleh mansuh tu di zaman Sayyidina Umar mansuh, tak boleh. Sayyidina Umar ke Sayyidina Uthman ke tak boleh memansuhkan mana-mana hadis. Yang memansuhkan hadis ialah hadis juga. Yang setara dengannya. Pendapat orang, sahabat, dia tak boleh mansuh. Sahabat sekadar menceritakan. Ia sudah mansuh. Mana tidak dipakai lagi. Ia hanya dibenarkan suatu ketika sahaja di permulaan
Islam. Itu saja nak ceritanya. Jadi maknanya kita boleh tahulah sejarah itu. Sebagaimana kita tahu sejarah kan. Arak itu sahabat-sahabat. Ramai lagi duduk minum arak. Di Madinah tu. Balik daripada peperangan, Badar apa semua, minum arak lagi. Pada ketika itu. Itu kita dapat tahu sejarah lah. Mana arak itu tidak diharamkan sekaligus. Ada beberapa peringkatnya. Begitu juga tentang al-ma' min al-ma' ni, ia dimansuhkan juga. Jadi mansuhlah keharusan ataupun kebenaran ataupun tidak dilarang sebelum tu minum arak tu, tak ada lagi lah. Lepas tu memang tak boleh lah arak tu. Itu dimansuhkan dengan ayat Quran. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Itu ayatnya. Itu bila turun ayat tu muktamad. Tak ada lagi ruang untuk mengatakan arak itu tidak haram. Jelas haramnya. Jadi yang sebelum itu sebenarnya nak kata diharuskan tak boleh juga. Dengan jelaslah Nabi kata, arak boleh minum, kamu minum. Nabi pun pernah minum. Tak ada, Nabi tak pernah minum. Walaupun ketika belum diharamkan, Nabi tak pernah minum arak. Jadi ramai juga orang-orang yang kafir pun dia tak minum arak walaupun dia kafir pada masa tu. Macam kita sekarang ni lah. Berapa ramai orang tak makan buah durian, kita kata. Walaupun buah durian tu boleh makan. Halal. Tapi itu masalah selera setengah-setengah. Setengah-setengah tu dia memang dia rasa tak sesuai lah. Dia jadi hilang akal, dia tak suka dah. Macam arak tu. Jadi kita boleh tahu ada setengah-setengah tu dimasukkan dengan ayat Quran. Macam arak tu. Ada setengah-setengahnya dimasukkan dengan hadis juga. Jadi yang ni al-ma' min al-ma' ni dimasukkan dengan hadis juga. Kena ingat hukum mansuh ni ia hanya berlaku di zaman Nabi SAW sahaja. Di zaman kemudian tak boleh. Tak ada siapa boleh memansuhkan hukum. Yang boleh memansuhkan hukum ialah Allah. Nabi itu pun sebenarnya dia sebagai menyampaikan daripada Allah. Lepas tu untuk apa kita kata? Dia nak bagilah kesenangan pada masa tu. Ada ketikanya ada kesenangan. Dan benda-benda macam ni bila ada hukum barulah. Kalau tidak, mana sudah jadi kebiasaan arak, minumlah. Nabi tak pernah suruh. Nabi tak kata harus boleh minumlah. Dia tak pernah ada dalam hadis macam tu. Tapi itu dah jadi kebiasaan masyarakat. Kebiasaan masyarakat. Sama juga dengan kalau kita kata banyak lagi yang mansuh ni. Kalau kita terimalah kata muta'ah tu, nikah muta'ah tu boleh. Maka itu suatu ketika saja. Lepas tu sudah dimansuhkan. Dimansuhkan dengan apa? Dengan hadis juga. Dengan hadis. Pada pembukaan Mekah dalam perang Khaybar sudah dimansuhkan. Sebelum itu tidak juga Nabi menyuruh, membenarkan, tidak ada. Bahkan kalau kita tengok dalam Al-Quran, famani batagha wara'a dzalik fa ulaika humul 'adun. Jadi selain daripada isteri ataupun hamba yang dimiliki, tak boleh kita bersetubuh. Sesiapa yang buat selain daripada itu orang yang melampau. Ayat tu, ayat Makkiyah, diturunkan semasa di Mekah. Maknanya muta'ah ni tak ada, sebab muta'ah ni dia bukan kahwin. Dia bukan kahwin sebenarnya. Begitu. Dan dia bukan hamba saya. Orang yang dilakukan muta'ah dengannya tu bukan hamba saya. Perempuan tu perempuan merdeka. Jadi kalau perempuan merdeka tak boleh
Jadi illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalik fa ulaika humul adun. Jadi sebenarnya daripada awal lagi kita nampak agama Islam tu dah tak setuju dengan mut'ah. Cumanya dia menjadi amalan biasa umum masyarakat Arab pada masa itu. Baru diisytiharkan secara jelas, maknanya dalam hadis-hadis kemudian. Dalam hadis-hadis kemudian. Itulah berkenaan dengan pemansuhan mut'ah. Pemansuhan mut'ah. Setengah-setengah ulama tu tak terima dia mansuh tu. Tapi dalam beberapa hadis ada sebut mansuh, sepatutnya terimalah. Terimalah. Sama seperti arak juga, sudah jadi amalan umum orang Arab minum arak. Begitu juga dengan mut'ah. Kedua-duanya dimansuhkan, telah dimansuhkan. Tak boleh lagi. Tak boleh lagi buat begitu. Baiklah. Habislah. Sampai ke situ. Bab lain pula selepas ni. Eloklah tu kita berhenti di situ. Walaupun bab selepas ni sebenarnya masih ada kaitan juga dengan bab ni. Tak apalah, sekurang-kurangnya bab ni telah habis. Jadi sebagaimana biasa kita rehatlah dulu sekejap. Lepas ni ada satu lagi, mungkin kita baca pun tak banyak. Sekadarnya lepas pada tu kalau ada kemuskilan apa-apa nak tanya, sebab itu ini yang terakhir dah lah selepas ni. Lepas ni saya tak muncul lagi lah secara tetap. Itu tidak. Nanti kita bincang selepas ni lah, insyaAllah, tentang jadual seterusnya. Mungkin pengerusi kita teratas hadis akan bercakap sepatah dua. Lepas tu kita bincang lah. Dia sebut tausiah apa, saya tak ada nak tausiah apalah. Cakap-cakap biasa lah. Gitulah. Jadi kita berhentilah. Rehat sekejap seperti biasa. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.